Maka di sini kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah dan juga al-ilmiyah, insya-Allah secara ringkasnya. Yang pertama, faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut, Nabi kata apa? Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr." Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak minta upah dalam dakwah aku ini, tak minta bayaran. Jawabnya, wala yutliqu li ahadin, wala yutliq li ahadin. Tidak layak bagi seorang yang berdakwah. Dengan tuan-tuan, orang yang diberi ilmu, kefahaman, berdakwah, ajak orang kepada Islam ini dengan tujuan meraih sokongan kedudukan dunia, jangan kita dakwah kerana nak ambil pulangan dunia. Ini kita takut hari ni, ya Rab, bimbang kita. Kuat dakwahnya, tapi duk mikir dunia. Dunia ni sama ada dapat fulus ataupun dapat sokongan yang besar. Ini kita takut. Demikianlah para ulama sekalian yang menyambung tugas dakwah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditinggal oleh para sahabat. Jangan sekali-kali kita letakkan depan mata kita dakwah kita ni kerana nak mencapai hutam dunia, nak mencapai mata benda dunia, jangan. Karena itu kita tengok ulama yang ikhlas, yang mukhlis, yang wara', dia kata dia tak akan gunakan kedudukan dia sebagai syekh termasuk dalam jual beli. Allah, kita ni kadang-kadang bimbang bila kita pergi pasar contohnya. Masjid-masjid ni tengok, Allah ustaz mari, dia jual penjual sayur, bagi hadiah, bagi sedekah sayur, hadiah lah kita kata. Penjual ikan kering bagi ikan kering. Mana ada je orang bagi, jumpa orang tu tarik tangan ustaz mari minum air, macam mana kita nak buat? Tak pergikan, tak terima, orang kecil hati. Terima, jadi macam ni pula. Dengar ni, satu kisah daripada Imam Al-Hasan Al-Basri. Tulis nama Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang hebat. Dia nak beli barang, dia pergi pasar, dia nak beli barang. Orang pun cakap dia, haza laka bikada. Tuan Syekh, kami bagi harga special untuk Syekh. Mana kalau orang lain beli 200, untuk Syekh 100. Kalau kita happy lah dah, Allah alhamdulillah, sebab aku ada ilmu, orang hormat, beli barang pemurah. Apa respon Syekh Hasan Basri kepada orang ini? Dia kata apa? Innama ji'tu ashtari bidirhami la bidini. Allahu akbar. Innama ji'tu, aku datang nak membeli dengan duit aku, bukan nak beli dengan agama aku. Kalau mau jual harga 100 lah. Jangan pula kerana Syekh harga turun 80, jual 100. Senyap-senyap dah kalau gitu. Contohnya kita harga 100 dah. Jadi kalau kita nak hadiah ke Syekh, tambah lagi lah. Oh, tak apa, untuk Syekh harga special. Itu pun tidak diterima oleh Hasan Basri. Dia kata, aku mari nak beli dengan duit aku, bukan nak beli dengan agama aku. Allahu akbar. Waraknya ulama salaf. Kita ni happy sangat. Oh, saya guna nama saya deh. Guna nama saya lah. Oh, sebab saya ni orang hebat, jadi orang semua pekedai-pekedai ni bagi special rate offer yang khas. Kita kata bimbang kita, tuan-tuan. Tak salah lah kalau nak kira, tapi ulama ni yang warak, dia tak guna sampai peringkat itu, tak mau guna. Kita kata tak salah. Saya tak kata salah. Kita nak mengatakan bahawa ulama yang warak itu pun dia tak mau. Kita ni paksa kena ambil. Kalau tidak, orang kata sombongnya dia. Orang nak bagi hak istimewa pun tak mau ambil. Allahu akbar. Yang kedua, wa ma ana minal mutakallifin.
Aku bukanlah seorang yang mengada-ngadakan. Mereka-reka benda yang tak ada nak suruh jadi ada. Nak reka benda yang tak ada nak suruh jadi ada. Boleh ke tak boleh? Jawabnya jangan buat. Ai fihi zammut takalluf. Ayat ini mencela orang yang suka mengada-ngadakan. Wan nahyu anit tasannu', buat-buat benda yang tak ada. Macam tadi lah. Kita nak suruh orang percaya kepada kita, cakap kita mimpi jumpa Nabi lah. Benda-benda mimpi jumpa Nabi boleh, tapi ulama-ulama yang besar kata bukan satu benda untuk dipublish, untuk dideklarkan kepada masyarakat ramai. Saya ni, apa yang saya bawa ni, Nabi dah endorse, Nabi dah datang, macam-macam cerita. Kita kata tidak. Jadi orang yang tasannu', sebagian dalam hadis kata, siapa dia mengaku benda dia tidak ada, kala bisi thawbi zawr, macam orang pakai baju bukan hak dia. Oh, comel baju ni. Bukan, ia baju pinjam, tapi kita mengaku hak kita. Sama juga orang yang tak ada maklumat, tak ada ilmu tapi mengaku ada ilmu, buat-buat nak suruh nampak ada ilmu, nak suruh orang percaya kepada kita. Inilah dia. Maknanya satu daripada sifat nifak, satu lagi darbun minar riya, nak tunjuk pada orang. Saya tahu. Kita semua benda boleh berlaku. Jangan. Ini di antara perkara yang kita bimbang lah. Takalluh ni bimbang. Satu lagi uslub takalluh ni, selain daripada mengaku benda yang pelik, mereka juga create satu tuduhan kepada orang yang tak setuju dengan dia. Ada satu penyakit lagi. Orang tak setuju je, dicop, dilabel, dilempar tuduhan pada orang tu, supaya dengan logo cok mohor yang buruk ini orang benci, kemudian dipasang kat atas kepala orang yang tak setuju dengan kita. Kalau ada hujah, hatu burhanakum, bawa hujah masing-masing. Bukannya bagi tempek atas kepala orang benda yang kita tak ada. Jadi ayat ini, wa ma ana minal mutakallifin, yang pertama Allah Taala cela orang yang mengada-ngadakan, buat benda yang tak ada jadi ada. Dan dalam ayat ini juga menjadi dalil bahawa dalam Islam ini tidak ada takalluf. Tak ada yang benda yang pelik, yang berat-berat, tidak ada. Menunjukkan kepada samahatul Islam. Ad-dinu yusrun. Dalam hadis Nabi sebut innad dina yusrun. Agama kita ni mudah. Mudah. Siapa dia menyusah-nyusahkan, itu bukan daripada ajaran. Oh, nak sampai ke Tuhan kita kena baca 30,000 sejuta. Dia punya bacaan-bacaan yang direka sendiri, habis baca, mengaku pula, aku dah kasah dah. Dengan berkat ijazah yang diberi oleh Tok Syekh ni, saya dah cukup lengkapkan diri kita punya berapa juta bacaan. Sekarang ni saya dah nampak, kasah dah nampak. Tengok muka orang ni kita tahu orang yang baik, orang yang tak baik. Itu dia panggil takalluf. Islam ni ajar kepada kita samahah. Sebenarnya simple je. Solat berapa rakaat, zikir-zikir yang simple, mudah, tak ada yang pelik-pelik. Maka dengan itu para jemaah sekalian, kita kena belajarlah, jangan duduk itu. Jadi dalam ayat ini, di akhir surah ini Allah SWT khatamkan surah dengan apa? Dengan suatu perbincangan yang cukup besar, dengan khatimah yang mulia ini. Sebab apa Allah nak ajar kepada kita? Tanda ini penting ni. Jalan-jalan banyak. Orang ni mengaku ini jalan, ini jalan, ini jalan. Tapi dalam agama ini ada jalan yang dibawa. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Tengok apa Allah ajar kepada Nabi, wa anna hadza sirati mustaqim. Jalan yang aku bawa ni lurus, yang benar sampai kepada Allah. Yang lain-lain itu banyak jalan bersimpang siur yang dibawa oleh syaitan dan pengikut-pengikut dia. Jadi kita nak ihtiyat dalam agama. Kerana itulah Allah Ta'ala ajar kepada kita, mu nak tengok benar salah dakwah itu, tengok pada 3 perkara. Halat ad-da'i, pendakwah itu sendiri, adakah dia ikhlas, ataupun ada dia yang macam-macam kita tengok pelik. Yang kedua, hal dakwah yang dibawa itu. Yang ketiga, hal perkara yang dibawa. Jadi kita tengok, ada pun da'i dalam kisah kita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi tak minta upah. Kalau dia ni biasa orang lain, tak ada sibuk dengan duit. Adapun cara berdakwah jelas, wa ma ana minal mutakallifin. Apa yang dakwahkan? Al-Quran, zikrul lil alamin, sudah cukup. Baik, kita pindah kepada perkara yang ketiga. In huwa illa zikrul lil alamin. In huwa illa zikrul lil alamin. Apa dia? Quran ini menjadi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Quran menjadi peringatan kepada siapa? Seluruh alam, jin dan manusia. Maknanya Quran ini mengandungi az-zikril hakim, ingatan yang berjelas, dan nabaun azim, berita yang besar. Sebab apa berita besar? Berita yang kita tak pernah dengar daripada alam dunia, awal dunia dulu. Berita yang akhir, lepas pada kita mati, apa akan berlaku di akhir akhirat, semua ada. Dengan hujah-hujahnya, dengan penjelasannya, dengan burhannya. Siapa dia mendustakan Quran, siapa dia tak mau ikut Quran, maka itulah manusia yang sesat. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat kita ni banyak menyebut tentang peringatan, zikrun. Tengok Tuhan kata wazkur abdana, wazkur abdana, ibadana, ingat hamba aku, ingat rahmatan min indina wa zikra, peringatan daripada kami. Dan ayat ini haza zikrun, in huwa illa zikrun. Jadi fungsi Quran ni memperingatkan kita. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang ingat. Kalau kita tak ingat, rugilah kita. Di akhirat esok apa yang kita ada? Kosong, tak ada apa. Yang keempat, Allah sebut wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kamu akan tahulah tanda-tanda kebenaran itu akan tiba apabila sampai masanya. Tengok Nabi SAW, Allah Ta'ala beri pada dia mukjizat satu. Orang kafir nampak. Tengok ajaran Nabi pun berkembang. Pengikut-pengikut Nabi yang jelas. Tapi apa boleh buat, mereka tak mau juga. Maka Allah Ta'ala bagi amaran keras kepada puak kafir, wala ta'lamunna nabahu ba'dahi. Tunggulah tunggu sampai masa kita jumpa nanti. Di mana kita jumpa nanti di akhirat, atau jumpa setelah awak mati. Nak kata apa lagi? Baiklah, sebagai penutup yang kelima, dakwah Nabi SAW ini ada 8 dia punya faksi, dia ada 8. Sebagian dalam tafsir Ar-Razi dia kata tatalakhasu da'watun Nabi. Dakwah Nabi ini ada 8 usul. Saya sebut secara ringkas. Siapa dia nak ikut, inilah dakwah dia. Yang pertama, dakwah Nabi mengajak manusia al-iqrar, mengakui adanya Allah Azza wa Jalla, keesaan Allah Ta'ala. Ada, kalau setakat ada, tak jadi. Ada, ikhlas semata-mata kerana Allah, jangan duk syirik. Yang kedua, ad-da'wah, ajaran Nabi mengajak manusia ila tanzihillahi wa taqdisihi, menyucikan Allah, membersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat yang tidak layak. Sebagaimana Allah ajar kepada kita, laisa kamitslihi syai'un, tak ada satu bandingan yang sama dengan Allah, tidak ada. Surah Asy-Syura ayat 11. Yang ketiga, al-iqrar. Yang tadi dakwah, yang ini iqrar, mengakui bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan kamal, sifat yang sempurna dalam ilmunya, dalam kudratnya, dalam hikmatnya, dalam rahmatnya. Semua Allah Ta'ala syariatkan, semuanya ada hikmah. Kalau tidak, kita hidup berlawan ni, tak mau hukum hudud lah, tak mau apa ni, puncanya sebab tak percaya dengan Tuhan lah tu. Undang-undang orang putih lebih comel daripada kita lah. Yang keempat, berikrar bahawa Allah Ta'ala itu munazzahan, bersih daripada sebarang bentuk syirik dan segala perkara yang bertentangan dengan tauhid. Itu 4, munazzah. Yang kelima, al-imtina' an ibadatil awsan, larangan daripada menyembah berhala dan segala bentuk jenis berhala. Sama ada berhala yang seketul ni,
yang nampak atau berhala keyakinan, percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada benda-benda yang ada kuasa-kuasa lain. Itu semua. Okay. Yang keenam, ta'zim arwah at-tahirah, membesarkan, memuliakan kumpulan-kumpulan ruh yang bersih, iaitulah para malaikat. Jadi kita malaikat kita hormatlah dia makhluk Allah Taala yang tidak derhaka. Dan juga memuliakan anbiya, para nabi yang lain kita percaya. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, rasul-rasul itu hamba Allah Taala yang terpilih. Kalau tak perlulah kita nak jumpa dengan mereka di dunia, kita jumpa di akhirat nanti. Kalau kita ni insya-Allah kita orang beriman, kita akan bertemu, dapat berkumpul dengan nabi-nabi, para syuhada dan salihin. Yang ketujuh, al-iqrar bil ba'thi wal qiyamah. Kita kena mengakui, percaya, yakin sungguh-sungguh adanya bangkit semula dan adanya kiamat. Yang kelapan, al-i'rad 'anid dunya wal iqbal 'ala al-akhirah. Hendaklah kita tinggalkan dunia dan kita hadapkan muka kita ke akhirat. Kita muka ada ke akhirat. Jadi itulah 8 tonggak ataupun paksi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada tauhid, dakwah kepada ibadat, dakwah kepada akhlak. Itulah yang disebut dalam tafsir Ar-Razi. Baik para pelajar sekalian, maka dengan ini tamatlah kita alhamdulillah 14 siri kuliah kuliah tafsir surah As-Sad. Jadi cuma ada sedikit lah dalam surah As-Sad ni, ada sedikit kelemahan. Kita tak boleh nak kutkan nama-nama tokoh-tokoh ulama tafsir sebab kitab tu tak sampai. Jadi anda terpaksa baca dengan PDF. Jadi nota kaki dia tu ada setengah nampak, setengah tak nampak. Tapi saya yakin tafsir yang sama ini dan tafsir Al-Munir juga kita rujuk, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dia kata ada setengah ulama kata kenapa sekarang tak sebut dah nama Syekh fulan, Syekh Ibnu Ashur, Syekh Al-Syanqiti, Syekh fulan. Kita kata saya tengok dalam PDF ni dia tak keluar nota kaki. Itulah kelemahan dunia ni. Sebab tu kita kena beli juga kitab-kitab yang cetak ni, kalau tidak susah. Bolehlah kata orang daripada tak ada tu baik ada, dan hadis-hadis dia terpaksa kita kena takhrij sendiri, cari riwayat-riwayat tu. Tapi alhamdulillah kata orang kalau tak dapat semua, kita ambil sebahagian yang kita dapat. Mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat kepada kita sentiasa. Kita dapat kepahaman yang baik, dapat memahami Al-Quran berdasarkan kepada huraian para ulama salafus salih, ulama tafsir yang muktabar, bukan ulama yang menggunakan Quran untuk mencari kepentingan diri ataupun memutarkan kepahaman Al-Quran untuk membetulkan kepahaman yang nak dia bawa. Kita kata tak ada. Kepahaman kita balik kepada asal yang ditafsir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para sahabat, para tabi'in dan ulama imam-imam tafsir yang muktabar, dan juga ulama-ulama yang semasa yang kita nampak keikhlasan ilmu mereka. Amin ya rabbal alamin.